Kejohanan badminton dunia edisi ke-22 berakhir semalam dengan episod menyedihkan. Skuad badminton negara tampil garang di pusingan awal sebelum satu demi satu kecunang di pertengahan perjalanan sekaligus hanya menyaksikan Datuk Lee Chong Wei mencari kegemilangan secara bersendirian. Namun, kita kecewa lagi selepas Chong Wei juga gagal dalam percubaan keempatnya. Laporan Muhammad Rizal Sarbini dari Jakarta, Indonesia. Membawa harapan tipis tatkala persembahan sebelum kejohanan kurang meyakinkan, penantian Malaysia untuk melahirkan juara dunia selepas 22 edisi mencuba bakal berterusan untuk tempoh 2 tahun lagi. Harapan besar yang diletakkan di bahu Datuk Lee Chong Wei nyata terlalu berat untuk dipikul bekas pemain nombor 1 dunia itu apabila sekali lagi tumpas di tangan Chen Long. Biarpun gagal, Chong Wei tidak akan berputus asa kerana tetap akan mencuba andai kudratnya masih berupaya menahan segala rintangan, terutama impian emas Olimpik tahun hadapan dan kejohanan dunia 2017 di Glasgow, Scotland. Saya tak tahu after Olimpik, mungkin saya punya condition bagus lagi, mungkin saya cuba lagi. Condition tak bagus, saya akan stop. This is, macam mana cakap, tak boleh saya confirmkan saya mau main 2017. Tengok badan condition macam mana. Is good still, tak ada injury, can go. I try again. Edisi ke-22 kali ini juga menampakkan sedikit sinar di penghujung terowong buat skuad badminton negara di bawah kendalian BAM. Daripada 20 pemain yang dibawa ke Jakarta, separuh daripada pemain melepasi sasaran awal BAM dengan kekecewaan buat pasangan bergula lelaki dan wanita nombor 1 negara Govisham Tan Wee Kiong dan Vivian Hu Wong Ke Wei yang terkandas di pusingan ketiga dan pusingan kedua. Aksi kurang konsisten pasangan ini menimbulkan kerisauan banyak pihak, namun setidak-tidaknya BAM tahu apa yang perlu dilakukan selepas ini. Yeah, I actually think our women's doubles is doing very well. We had 4 pairs here and they all performed really well. When you look at the men's doubles, I would say yes, we are much more up against the wall. Wee Kiong and Vishem is inconsistent. We have to accept that. But I still think they played a very good tournament here. Perspektif berbeza dilontarkan Timbalan Presiden BAM Datuk Seri Muhammad Nurza Zakaria yang meletakkan pencapaian pemain negara sebagai memuaskan. Tegas Datuk Seri Nurza, ada peningkatan ketara dipamerkan bergu wanita dan kebanyakan pemain terutama pemain muda mempamer persembahan lebih baik pada kejohanan dunia kali ini. Biarpun pendapat itu kurang dipersetujui warga media yang membuat liputan di Jakarta, BAM tampak masih berpuas hati dengan senarai pemain yang ada untuk persiapan Olimpik tahun hadapan. Saya sebenarnya sangat gembira dengan pencapaian pemain-pemain kita. Kita merasakan bahawa kita telah mencapai sasaran kita. Dan kerana selalunya kita lihat Chong Wei saja di peringkat quarter final dan seterusnya, tapi kali ini kita ada 2 dan di samping itu juga mereka-mereka yang gagal tu saya nampak mereka memberikan cabaran hebat kepada lawan masing-masing. Selain itu, pencapaian lain yang boleh dibanggakan ialah gandingan bergu wanita nombor 2 negara Amelia Alicia Anseli Song Fei Cho yang melangkah ke peringkat suku akhir. Lebih manis, mereka berjaya mengejutkan bergu wanita nombor 1 dunia dari Jepun di pusingan kedua. Turut menampakkan peningkatan ialah pasangan Chow Mei Kwan Lim Yin Lu yang mara sehingga pusingan ketiga sebelum tunduk kepada semifinalis dari Indonesia Gracia Poli Nitya Krishinda Maheshwari dalam aksi yang cukup mendebarkan. I think overall they did well. Of course, I would say Vivian and Ke Wei doesn't play their normal performance in here. I would say pressure is one thing. The fitness and ability dropping is one, and this is the main issue for me. And this is what we have to go back and train them and prepare them for the next competition. Bergu lelaki yang mempunyai hanya satu wakil menerusi Govisham dan Tan Wee Kiong bolehlah dianggap punya potensi andai lebih konsisten. Mereka menewaskan juara bertahan dari Korea Shin Bae-chol Ko Song-hyun di pusingan kedua, namun gagal melepasi halangan pusingan ketiga, tumpas di tangan pasangan Cina Liu Xiaolong Chu Zihan.
Aksi persorangan wanita masih ditakut lama dengan harapan terletak di bahu Ti Jingyi yang terkandas di pusingan kedua selepas tumpas di tangan juara bertahan dari Spanyol Carolina Marin. Secara keseluruhannya, penantian panjang badminton negara sekali lagi bakal berterusan untuk tempoh 2 tahun lagi kerana kejohanan dunia yang selepas ini akan berehat seketika bagi memberikan laluan kepada tamasya Olimpik Rio tahun hadapan. Sementara buat BAM, perjalanan mereka tampak masih panjang dan berliku kerana jelas sekali kita masih ketinggalan dalam banyak aspek permainan, terutama di tangan kuasa besar lain seperti China, Korea, Denmark dan Indonesia. Kejohanan badminton dunia edisi ke-22 berakhir dengan episod kedukaan dari Kem Badminton Malaysia selepas pemain harapan kita Datuk Lee Chong Wei gagal untuk merangkul kejuaraan dunia sulung yang begitu diimpi-impikannya. Persatuan Badminton Malaysia BAM perlu memikirkan langkah jangka panjang bagi melahirkan pelapis-pelapis yang mampu menggantikan Datuk Lee Chong Wei satu hari nanti. Kami mengharapkan laporan-laporan yang kami bawakan sepanjang kami berada di kota Jakarta ini memuaskan hati semua pihak di Malaysia. Sampai jumpa lagi. Sekian dari saya, Muhammad Rizal Sarbini, dan juga kamera Osman Razali melaporkan untuk Berita Nasional TV1.